Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua penonton-penonton melodi khas yang beragama Islam. Betul tu. Melodi kali ni kita bagi tahu lah sebenarnya. Hari Raya Aidiladha ni jatuh pada hari Ahad, 10 Zulhijjah. 10 Julai bersama dengan 1443 Hijrah. Wah, clever you, clever. Kita hafal. Penonton di rumah semua, kita dah 2 tahun dah tak sambut Hari Raya Haji ni kan. Betul. Jadi sekarang ni mana tahulah kita boleh dah seronok sikit Benar, dan penonton mesti tak tahu kan kita kat mana sekarang ni? Kita kat mana? Kita berada di Kompleks Nasrul Quran yang terletaknya di Putrajaya. Sebab tu aku seronok ni Zu. Bukan apalah sebab kita selalu shoot dekat set je. Kan? Aku harap sangat Raya Haji ni aku dapatlah shoot dekat luar. Temak bol juga doa Mabuk. aku. Dan yang paling penting, kita dapat gaji dengan penonton-penonton melodi. Yes. Selamat Raya guys. Tapi aku nak raya kat rumah juga. Kejap lagi kita raya kat rumah. Sekarang ni kita kerja dulu. Okey. Kita ada story mori yang best nak share dengan korang semua. Korang stay sampai habis. Alright. Mari kita masuk dalam. Dah masuk dah? Mari. Oh, jadi pukul gendang dulu. Oh, itu Wah, dia. ada. Baru boleh masuk. Assalamualaikum. Tersentuh hati tu berbeza lah kan. Kita tahu yang datang tu ibu tunggal. Tak betul lah ni. Macam tu. Nak mati dah ke? Seorang ni dah okey, seorang ni pula. Okey, jap. Tak ada apa-apa lah, no comment pasal tu. Siapa kau nak menentukan aku tu Istiraj? Kau tu apa sebenarnya tu? Doakan saya dan doakan Malaysia dapat berubah maju. Ya, Ain. Cantiknya tempat ni. Tengok je ni. Kenapa sebelum ni kau tak pernah datang sini? Aku selalu datang sebenarnya. Tapi luar je. Kenapa muka terpegun? Sebab cantik. Lalu luar je kan? Ya, betul. Guys, untuk penonton korang semua, kalau korang nak tahu ni, Nasrul Quran ni adalah pusat percetakan Al-Quran terbesar yang kedua. Yang kedua terbesar di dunia. Yang pertamanya dekat Madinah yang diberi nama Pusat Percetakan Al-Quran Al-Malik Fahad. Ya, Lepas ni kita tengok macam mana dia orang cetak mesin tu. Izu. Kita raya haji Izu, tempat cetak Al-Quran pun nak rehat. Oh, ya? Engkau je kerja raya haji. Engkau pun sama. Yelah, aku sekali leh. Kita pun kerja. Cakap pasal raya haji ni kan, nak bagi tahu juga tahniah. Dan alhamdulillah kita dah boleh mula pergi umrah, pergi haji balik dekat Mekah selepas 2 tahun kita bercuti sebab Covid hari itu. Pandemik. Ya. Jadi sekarang ni semua orang tengah gembira lah ni boleh menunaikan haji macam biasa. Umrah macam biasa. Bila cakap pasal haji dengan umrah ni, teringat ni. Penyanyi nombor 1 kita siapa? Tok T? Tok T. Tok T berjaya merasai pengalaman berpuasa di Mekah, okey? Hari itu dia pergi. Apa kata kita tanya dia? Tak. Tapi sebelum tu lah, Izu berdoa lah ke aku teringin tahu nak pergi. Amin. Dan Ain dapat pergi sana. Amin. Doa aku pula. Cepat betul doa kau. Mana banyak lagi. Doa panjang sikit, kita tengok dulu. Tok T, apa cerita kat sana? Wah, itulah saya doa tu. Serasi kita dalam bersama, tujuan cinta terukir nyata. Tup tap, kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha dan dengarnya Tok T ada perancangan untuk mengerjakan ibadah haji tahun ini. Agak-agaklah bagaimana sambutan Hari Raya Korban Tok T sekeluarga pada tahun ini. Jom kita bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Bakal mengadakan konsert selepas 2 tahun pandemik dan juga bakal membuat persembahan di hadapan golongan B40 antaranya ibu tunggal dan anak-anak yatim. Saya nak beritahu ini adalah persembahan eksklusif. Walaupun dituntut oleh golongan B40, saya rasa tak ada beza. Saya nak bagi yang terbaik. Siapa pun peminat saya, apa pun peringkat pekerjaan atau umur dan sebagainya, saya tetap akan hiburkan mereka. Ada pilih kasih dan sebagainya. Tapi bila saya dapat tahu pihak Yayasan Metamorphosis ni belikan semua table ni untuk golongan B40 ni, saya rasa bestnya. Dan sesungguhnya ialah satu persembahan yang saya pun excited sebenarnya nak buat sembahan yang terbaik. Apa lagu agaknya dan apa agaknya konsep pada malam tu nanti? Sudah semestinya kalau persembahan 1 jam setengah, dia akan lebih daripada 15 buah lagu. Konsep dia kita dah tetapkan di sini Queen of the Night.
live, saya akan sampaikan lagu-lagu saya, of course lah yang popular, yang orang nak dengar. Kemudian lagu penyanyi-penyanyi idola saya daripada dalam negara dan juga luar negara. Dan lagu-lagu pilihan saya pun mungkin yang jarang saya bawa. Sebab saya pun pernah bawa beberapa lagu yang penyanyi-penyanyi yang saya idolakan kan. Kali ni kita pilih lagu yang berbeza sikit lah. Dan kalau dalam PC tadi kita dengar Tok Teddy cakap juga, bila tahu audience tu B40 rasanya agak selesa untuk membuat persembahan berbanding orang yang elit ni. Dia macam mana tahu, kalau kita mudah berlawak, saya tak nak bezakan lah. Cuma bila kita rasa tersentuh hati tu berbeza lah kan. Kita tahu yang datang tu ibu tunggal, anak yatim. Dia lebih macam menyentuh perasaan. Yang lain tetap sama, saya berikan yang terbaik. Nak tanya, tak lama lagi nak raya haji kan. Mungkin Tok T ada tak apa-apa perancangan? Mungkin apa aktiviti dah plan ke bersama keluarga? Raya haji, saya rasa insyaAllah sambut di Kuala Lumpur je bersama dengan keluarga. Ada buat juga korban di kampung saya, di kampung suami. Seterusnya just berkumpul bersama dengan keluarga. Betul ke berkumpul bersama keluarga? Sebab kita ada dengar di Selasa tu kononnya Tok T akan ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Memang jauh di sudut hati saya memang nak menunaikan haji lagi bersama dengan suami. Sebab saya baru sekali, suami dah 2. Saya ingat nak pergi sekali lagi. Tapi memandangkan saya fikir anak saya masih kecil kan, haji saya kena masa yang lama untuk berada di Mekah. InsyaAllah saya berharap saya akan pergi menunaikan haji sekali lagi. Tapi bukan tahun ni lah. Kalau boleh rezeki Allah bagi, dapat panggilan apapun, ini semua adalah menjadi tetamu Allah, panggilan pada Allah. Kalau betul rezeki anak saya, naklah saya bawa satu family pergi kan. Tapi buat masa ni saya fikirkan yang secara logiknya tak dapat menunaikan haji pada tahun ni sebab Afwa masih kecil. Hari tu saya tinggalkan seminggu, saya buat umrah pun dia dah demam. So tak apa, insyaAllah tahun akan datang kalau ada dapat panggilan Allah, panggilan menunaikan haji, insyaAllah saya tak nak lepaskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambut Hari Raya Aidiladha. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir batin. Pengorbanan kita ke jalan Allah itu insya-Allah akan Allah berikan pulangan yang terbaik. So lakukan korban untuk memberi bantuan pada insan-insan yang memerlukan. Selamat Hari Raya Korban. Assalamualaikum. Siapa yang dah pernah pergi menunaikan haji dan umrah di Tanah Suci memang akan rindu. Betul tu. Izu, sebelum tu kau nampak kau berdiri di belakang ni? Okey. Nampak cantik kan, macam printed betul. Aha, betul. Tetapi ini semua tulisan tangan Izu. Lukisan. Ya, semua ni handmade. Wow. Bukan main. Habis tu yang gold-gold ni? Gold tu bagus soalan. Colour lah. Kau nampak bijak. Gold plated. Original? Original. Asli? Asli. 24 karat. Wow. Ya, nampak kan? Dahsyat. Aku tahu macam-macam sebenarnya daripada engkau. Tahun dia kau lupa. 1994. Kenapa Bapak lupa? Kau baru je baca kat sini. Aku baru baca tadi. Okey, tapi aku teringat tadi kau cakap pasal rindu. Aku pun rasa macam merindui seseorang. Kau rindu siapa pula, In? Aku rindu ni Izzati Abdullah. Kenapa dengan dia? Yelah, dia dah lama tak berlakon. Yelah kan hari tu dia mengandung ya, semua betul. kan. Semua aku faham kan bila kita dah jadi mother ni, kita kadang-kadang rasa macam nak berhenti kerja sebab kita nak fokus ke anak kita, menjaga anak kita. Dia nak berhenti kerja. Itu anak dia tengah menjerit. Anak dia ke tu? Anak dia. Kau cakap pasal nak berhenti kerja, dia tak nak berhenti kot aku rasa. Ya ke? Dia berehat kejap je kot. Tak apa. Jadi kita tengok. Lepas tu ni kita ada lagi satu story ni, kau nak tengok? Yang ini boleh dikatakan panas-panas jugalah. Boleh lah. Kita. Jom. Jap, anak Izzati tu dah nangis. Jap. Apa Izzati ada. Izzati. Alhamdulillah, syukur selamat melahirkan bayi kedua pada 11 Februari lalu. Pelakon Izzati Abdullah akhirnya kembali aktif berlakon. Mesti ramai peminat-peminat Izzati dah tak sabar kan? Jom kita dengar apa khabar ibu kepada Harum Dahlia dan Ahmad ini. Alhamdulillah, makin seronok sebab dah bertambah bilangan keluarga. Saya ada 5 orang adik-beradik. Jadi kalau boleh saya nak ada anak yang ramai lah. Tapi bila saya melahirkan anak yang nombor 2 ni, ya Allah, sakit dia macam betul-betul rasa sakit yang macam orang selalu cerita sebelum ni. Buat masa sekarang ni biar 2 dululah. Kalau ada rezeki mana tahu saya terima seadanya. Sekarang ni bila dah ada 2 orang anak, dia macam baru nak adapt kan dengan situasi yang ada 2 orang ni. Agak kelang kabut sikit lah. Lalu kita siap seorang anak, sekarang ni nak kena siapkan 2 orang anak. Jadi kadang-kadang selalu lambat pergi tempat. Macam orang dah janji pukul 11 kan, sampai 11.30, sampai pukul 12. Seorang dah siap, seorang ni belum lagi. Jadi kan seorang ni dah okey, seorang ni pula okey, jap. Dia selalu macam tu lah. Macam mana penerimaan kakak dia? Ada tak macam bully adik dia ke? Bully tu normal, memang dia selalu bully. Tapi sebenarnya niat dia tu saya tahu, dia bukan nak bully adik dia. Dia terlalu sayang adik dia. Dia
selalu happy dapat adik. Saya kena sentiasa perhatikan dia sebab kadang-kadang bila tak nampak dia akan angkat adik dia tahu. Adik dia baru 4 bulan sekarang. Bagi saya dia bukan bully lah. Dia terlalu sayang, cuma dia tak tahu macam mana nak handle kekerasan dan kelembutan dengan adik dia. Lepas 4 bulan melahirkan, Izzati kembali aktif ke dalam lakonan? Saya pun habis pantang. Saya aktif baliklah sekarang ni. Sebab dah lama juga tinggal, dah dekat 8 bulan juga kan saya tak berlakon. Rindu. Kita bila dah lama sangat tinggal set, bagi seorang pelakon ni kita akan suasana dekat set tu. Kita rindu nak berlakon. Dan bila ada tawaran tu saya macam okey, saya cakap dengan suami saya, boleh tak nak start dah? Dia cakap teruskan je lah. Sekarang ni dah teruskan. Sekarang ni macam banyak kes penderaan bayi kita tahu kan. Jadi macam mana Izzati punya langkah-langkah untuk keselamatan anak di rumah tu? Nak cakap percaya tu memang susah sebenarnya saya nak percaya. Sebab dulu pun anak pertama memang orang take turn tahu jaga. Memang tak nak bagi orang jaga. Tapi yang baby kedua ni kita rasa macam kita kena percayakan orang juga. Kalau tak kita tak boleh nak buat kerja. Kita dah ada 2 orang anak. Kita dah punya komitmen dah makin besar. Tanggungjawab kita pun dah lagi berat. Jadi kita kena cari orang untuk jaga anak kita. Tapi saya memang CCTV everywhere kat rumah. So saya kalau keluar kereta je dekat wash kereta, saya terus buka CCTV. Walaupun anak kat pintu lagi tu nak babai kan. Dekat set pun tengok. Kadang-kadang saya akan berinteraksi dengan anak saya dekat rumah. So saya nak bagi tahu pembantu saya sebenarnya saya tengah memerhatikan anda. Pasangan pelakon sama cantik sama padan Airil Zafril dan Wawa Zainal kembali mendapat perhatian ramai. Kemanjaan dan kemewahan yang dipamerkan pasangan ini seolah-olah tidak disenangi segelintir pengguna media sosial sehingga ada yang sanggup mengatakan bahawa semua itu hanyalah propa. Ish, tak baiklah kita kata ke orang begitu. Tak usahlah kita bercerita panjang. Jom kita dengarkan apa kata tuan badan sendiri. Airil sendiri yang mengatakan dah 2 tahun dia tak berlakon. Jadi nak tahu juga ada merajuk ke apa? Tak adalah. Kalau kita merajuk pun tak ada siapa nak pujuk. Bukan sebab merajuk, tapi sebabkan saya sibuk dengan saya punya perniagaan dengan isteri. Sekarang ni jika harus memilih antara perniagaan dan lakonan, yang mana Airil akan dahulukan? Dari segi dahulukan saya tak boleh cakap saya pilih lakon ataupun saya pilih bisnes. Dia tengok keadaan tu. Mungkin tengah sibuk tapi cerita pula waktu tu best gila yang datang kan. Saya suruh isteri saya je lah handle semua. Kita tahu apa yang Airil kecapi sekarang ni adalah usaha Airil dan isteri dari dulu. And Airil menunjukkan kemewahannya tu di media sosial. Ada orang cakap benda tu propa je. Dia tunjuk tu sebabkan apa yang kita ada kan. Tak tahu propanya dari segi mana. Dan saya rasa saya tak perlu pun tunjuk kekayaan. Tapi lebih kepada menikmati je lah. Dan sebenarnya kalau awak nampak pun baru sekarang. Sebenarnya kita orang berniaga pun dah 5 tahun lepas. Dan sekarang ni pula tu lebih kepada reward diri sendirilah. Dah reward diri sendiri. Baru ni makan sehingga 10,000 di Salt Bay. Ceritalah sikit. Servis dia potong dengan labu garam tu pun dah mahal sebenarnya. Kita expect memang kan 5,000 ke atas punya. Tapi untuk 10,000 tu macam agak terkejut jugalah. Tapi saya pun bukan bayar sendiri. Kita kan pergi by group. Kita tong-tong lah. Itu mengenai makan 10,000. Mengenai kereta yang sebelum ni viral tu pula, apa komen? Saya ni orang kenal. Kalau saya buat video contoh saya sewa dan saya claim saya punya, saya kan tahu suatu hari nanti. Ataupun mungkin kereta yang saya sewa tu mungkin orang lain sewa. Betul tak? Orang cakap, oh inilah kereta yang hari sewa tu, betul tak? Jadi kalau saya nak buat konten yang paksa sewa dan nak cakap claim diri sendiri, benda tu memang akan end up kita akan malu sendiri. Tak ada logiknya. Lainlah saya ni traders ke kan, pinjam kereta, pinjam sewa kereta dan promote jom join saya ke apa. Mungkin kami ni, saya dengan pihak sana pun tak tahu apa-apa pun. Dari segi Facebook, semua social media, 80% adalah lelaki fan SOG. Hidup engkau menghasut semua orang bina aku. Engkau tu apa sebenarnya tu? Kita dah puas seksi, kita dah puas segala-galanya. Izil, kita masih lagi dekat Nasrul Quran Putrajaya. Yes, dan kita kalau kita tengok sekarang ni di kiri kanan kita, ya Allah, Masya Allah, cantiknya. Ini adalah Jubin. Ya, Jubin. Siapa sangka Jubin boleh berkarya bermotif-motif macam ni tau. Kalau nak tahu, ini adalah motif daripada buah dan buah dan juga bunga. Bunga-bungaan. Ni, nak cerita dengan kau. Ni, motif yang ni, kau tahu daripada apa? Aku tahu. Aku pernah kerja sini dulu. Ini makanan. Pernah kerja? Diam-diam. Ini motif dia adalah daripada buah nanas. Wow. Potong dalam dia tu. Kenapa explain sama dia macam ustaz tadi Sebiji kau explain. Cara sebiji Sama. Sebab dah ambil info dulu. Kau bayangkan ini kalau duduk kat rumah kita cantik. Cantiklah. Izu, apa lagi Izu? Belikan tu aku. Izu, kenapa Izu? Kita kena Jubin. Habis tu kena. Itu dia. Oh, kena Jubin punya biji. So kenapa kita tengah buat show ni? Mungkin nak suruh kita throw ke cerita. Macam tu kau throw tak apa Izu. Kalau macam tu lah cara kau throw. Mungkin next episode aku takkan panggil kau lagi. Jom kita story ni. Jangan. Aku nak ajar dia throw. Bukan macam tu kau kena. Macam tu. Tak boleh sikit. Pasal Kau dan aku batu buta seperti semua.
Melody juga sempat bertanyakan kepada vokalis SOG iaitu Raja Nazrin mengenai isu di Twitter yang tular sebelum ini. Adakah keadaan sudah reda ataupun tidak? Dengan segala hormatnya, kita persilakan Nazrin untuk memberikan jawapan. Benda tu dah berlalu pergi, so kita move on. Kalau ada yang nak jumpa, tak ada. Kita tak perlu dwell on benda tu sangat sebab kita tak lose anything, just go forward. Baru-baru ni Nazrin baru saja berkahwin. Orang yang dah berkahwin ni biasanya dah kurang sikit dia punya market. Grup SOG sendiri takut tak kalau peminat mula kurang? Kalau kita tengok demografik dari segi Facebook, semua social media, 80% adalah lelaki fan SOG. 80%. Bukan nak cakap apa, tapi memang muzik kita orang mostly lelaki yang akan minat. Kalau perempuan minat tu, bagi kita orang is special lah orang tu. Tapi kalau nak kata jatuh saham, kita tak pernah fikir pasal saham pun. Sebab SOG sendiri, kita orang always tegakkan karya daripada rupa. Persembahan kami, karya-karya kami bukan sebabkan rupa. Sebab beauty ni tak last forever. Sebab SOG is always about do something yang gila. Bila buat benda-benda macam ni, kita orang always up to new adventure. Kita orang always nak go keluar lah. Tak nak stay dekat satu tempat yang sama. Tak nak duduk dekat zona nyaman. So always ke depan. Kumpulan-kumpulan legend pun sebelum ni ada juga yang berpecah. Kalau satu hari nanti tiba-tiba salah seorang daripada grup SOG nak keluar, macam mana tu? Sebenarnya benda ni benda biasa. Pertukaran line up tu adalah lumrah kalau kita being in a band. Macam abang cakap, bertemu dan berpisah, itu adalah adat biasa. Tapi kalau SOG, ia tak menjadi masalah sebab SOG memang pernah sekali gitaris kita orang memang belajar kat New Zealand. Kita tak pernah kick dia. Tapi kita macam selama 2-3 tahun memang kita ada panggil session ni. Mungkin SOG kami berenam akan mungkin macam ada busy dengan masing-masing kan. Tapi SOG sendiri akan ada, sentiasa ada. Walaupun line up orang semua lain, dia still SOG. Sebab SOG tu adalah hak karyanya. So tak jadi masalah kalau line up bertukar ke istilah SOG. Satu benda lah, saya yakin yang bahawa SOG berenam ni takkan pecah. InsyaAllah. Kita tak boleh dapatkan satu perfection daripada setiap individu. Tapi bila bersatunya kita create satu band yang perfect. So insyaAllah kita yakin dengan line up sekarang ni adalah line up yang perfect untuk kita orang. Kalau ada penambah baik atau tidak, itu kita serahkan pada Tuhan. Bulan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah. Oh, nampak tenang ya, Ain. Oh, nampak tenang, macam menghayati. Kau jujur ke? Ya. Kan nampak tenang. Aku kena bagi tahu benda yang betul. Kau suka setiap kali aku jalan aku nampak tenang. Kau mesti suka dengan pembaruan aku ni kan? Aku suka dengan karakter yang baru kau sekarang. Harap kekal lah. InsyaAllah. Amin. Izil, Ya. kita dekat Nashr Quran ni, aku sebenarnya tadi aku tengok macam-macam motif ukiran ada tau. Aku tadi nak bayangkan lah kalau kat negara Arab tu kan, mesti lagi banyak beratus-ratus Dekat negara Arab tu lah memang mengata-ngata tempat. Banyak. Tak percaya tanya Furis dengan Nova. Kenapa nak tanya diorang pula? Kena tanya diorang. Diorang pergi sana nanti. Kau jangan nak reka cerita raya haji ni tak elok berdosa. Aku pula reka cerita diorang pernah bagi tahu kan. Bapak bagi tahu. Betul ke Haji lupa? Betul ke macam mana raya haji ke? Sudah lama sebenarnya kita tidak mendengar cerita Umi kepada Muhammad Bilal iaitu Nur Niloufah. Dengarnya, Niloufah dan suami bakal berhijrah ke tanah Arab. Aha, betul ke tu Lofa? Ramai yang duk bertanya. Jadi macam mana pula dengan kerjaya Lofa selepas ini? Tak ada masalah. Kalau impian kami berdua, bukan impian suami seorang. Memang dah sangat-sangat tak sabar nak pergi dah sebenarnya. Cuma saya minta untuk tunggu Bilal besar sikit, baru kita pergi ke sana. So di mana exactly tak tahu lagi. Tapi tak lama pun. Kalau pergi pun mungkin like a year ataupun less than a year. Jadi sama-sama kita doakan supaya dapat laksanakan impian tu. Kita tengok netizen macam tak boleh move on dengan Niloufah punya past relationship. Ada je orang nak kaitkan macam apa saja yang Niloufah post di akaun Instagram apa semua menjadi bualan netizen. Orang banding-bandingkan family Niloufah sendiri dengan keluarga di sebelah sana. Niloufah sendiri tak rimas ke sebab benda macam tak sudah-sudah. Ini bukan perkara baru untuk saya. Banding-bandingkan ataupun dicucuk, diapik-apikkan oleh orang luar. Mungkin kami ni, saya dengan pihak sana pun tak tahu apa-apa pun. Kita buat kerja kita jalankan hidup kita je. Tapi bila dah kadang-kadang ada kebetulan, ada persamaan itu dan ini, tapi digembur-gemburkan oleh orang luar pula, sebenarnya tak ada apa pun. Tak terasa apa-apa pun kita orang. Kita dah nak Aidiladha. Sebelum ni kita tahu Niloufah akan menyambutnya di Kelantan. Jadi tahun ni macam mana Niloufah punya sambutan tu? Saya akan insyaAllah akan balik ke kampung, ke Kelantan dan juga balik ke kampung suami. Kita pun nak ziarah keluarga lah selepas lama. Saya pun tak balik kantor 2 tahun. Jadi it's gonna be my balik kampung selepas pandemik. Untuk tahun ni apa rancangan Loufah untuk Raya Haji? Ada melakukan kurban ke macam mana? Saya pada balik kampung ziarah untuk pertama kalinya sebagai ibu orang. Seperti biasalah pertemuan kasih Loufah ada buatkan program kurban
Korban di mana siapa saja boleh sertai program tu, boleh jalankan ibadah korban walaupun sebahagian ataupun seekor lembu, semuanya kita ada sediakan servis tu. Sekarang peluang ni untuk ucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di seluruh Malaysia. Semoga kita semua dapat ataupun berpeluang untuk menjalankan ibadah korban tahun ini ataupun satu hari nanti, insya-Allah. Aku sendiri yang jahil-jahil aku pun tak pernah mengasuh orang untuk membenci orang lain. Perubahan tu secara drastik. Tak nak. Yang penting sekarang ni akad dan suami, perkahwinan kami memang tidak ada apa-apa masalah. Masih lagi bersama saya Izzy Islam. Saya Idrus. Dalam Melodi. Yes. Special untuk Hari Raya Aidiladha. Wah, macam mana kau sebut tu? Hari Raya Aidiladha. Wah, lain mood lain Hari Raya Haji ni, cara cakap lain, semua lain. Ain, lagi satu nak bagi tahu kita sangat bersyukur hari ini. Kita bertuah. Kenapa? Tadi Ain kata cuti kan? Ya, semua cuti. Sebenarnya manajemen je cuti. Kilang beroperasi. Wah, kita boleh tengok dia cetak. Patutlah aku dengar zoing dia cetak. Lain bunyi dia. Lain bunyi aku lain lah, tapi tu lain lah bunyi dia. Boleh tengok? Kita boleh tengok, nanti kita tengok. Tapi ni kita ada sekali, tak ni? Mestilah ada. Sambil-sambil kita pergi tengok mesin cetak, kita bagi tahu dia orang, suruh dia orang tengok. Kau dah tengok, sekejap lagi kita datang. Jom. Zoing. Baiklah, cerita seterusnya adalah mengenai pelakon Datin Elmi Nadia. Dah lama Melodi tak menemu bual Datin Elmi dan dengarnya sekarang sudah mula mengenakan hijab. Syukur Alhamdulillah. Tak nak buang masa, jom kita bersama dengan Datin Elmi Nadia. Secara eksklusif Melodi dapatkan Datin Elmi Nadia. Dah lama tak interview. Apa khabar? Alhamdulillah. Sebenarnya ramai kawan-kawan wartawan yang lain yang cuba nak dapatkan Datin. Tapi Melodi je eksklusif dapatkan Datin Elmi Nadia. Memang tak dapat kat tempat lain. Alang-alang kita dah jumpa dah lama ni tak nampak kat layar perak. Adakah Datin sekarang ni masih berlakon lagi atau tidak sebenarnya? Untuk sementara sekarang belum lagi lah. Tak sempat lagi kan menguruskan anak, menguruskan suami, kita punya production. Tak ada orang kata isu Datin undur diri daripada industri, tak adalah Kita belum kata kita undur diri ataupun kita surrender no, belum. Tapi belum tiba masanya. Saya lebih fokus dengan anak-anak sebab anak-anak semua saya jaga sendiri. Biarlah saya besarkan anak-anak saya depan mata. Nak rasa zaman ni sekejap. Jujurnya lah, merindui tak untuk kembali berlakon? Rindu tu tetap rindu. Tapi tak apalah. Macam tu. Kita jaga anak dulu. Baru-baru ni bertebaranlah berita penghijrahan. Nampaknya penampilan baru yang lebih orang kata sopan, lebih manis. Apa yang Datin boleh kongsikan? Alhamdulillah. Syukur, doakan saya terus begini, terus istiqomah. Itu je saya boleh cakap. Saya tak nak komen lebih. Takut. Apa yang ditakutkan tu? Banyak benda yang kita kena jaga. Ada apa lah aku nak komen? Tak komen. Dah jumpa. Susah tak nak jumpa dia. Bila dapat jumpa dia tak nak komen tau. Tak tahu nak komen apa macam tu. Okeylah, I tanya. Apa yang membuatkan boleh terbuka hati macam tiba-tiba tak pakai tudung macam mungkin doa daripada orang ramai, mungkin doa daripada seorang suami, doa daripada seorang ibu dan juga dah tiba masanya dah puas free hair. Kita dah puas seksi, kita dah puas segala-galanya. Mungkin kita perlu perbaikikan diri kita sikit demi sedikit. Tak salah kan? Tapi tak adalah terus kita nak tutup laptop terus, tidak. Tak adalah kita ni betul-betul selesa. Kita masih lagi dalam fasa memperbaiki apa yang tak elok, apa yang elok, kita masih dalam fasa tu lagi. Hello. Anak ramai. Nampaklah kenapa Datin Elmi agak sunyi daripada industri sekarang ni sebab dia sangat busy jaga anak-anak dia. Ya, saya sangat busy. Jadual saya daripada pukul 4 pagi sampai ke pukul 10 malam. Salah orang syuting. Okeylah, saya sambung soalan tadi. Mungkin apa respon pertama Datuk Fiz Fairuz bila dia tengok Datin dengan penampilan baru? Mungkin dia ingat saya main-main kot. Sebab kita dulu free hair. Bukan terusnya ada tudung yang lawa-lawa. Pakai apa yang ada je. Kita try perbaiki slow-slow. One by one, step by step. Kalau terus drastic macam tu, lagi orang cakap, apa? Tak betul lah dia ni. Macam tu. Nak mati dah ke? Macam tu. Perubahan tu secara drastik. Tak nak. Saya tetap saya yang dulu. Saya tak berubah pun. Cuma penampilan saya mungkin berubah sedikit. Bersama dengan Hari Raya Haji, apa agaknya aktiviti ataupun balik kampung ke? Turn Raya Haji kali ni, turn balik Raub. Tapi tengok juga cuti sekolah anak. Sekolah ni kita sekolah kerajaan, bukan sekolah swasta. Sekolah swasta boleh cuti lama-lama. Sekolah kerajaan tidak. Ya, tak ada cuti. Jadinya, kita kena tengok anak sekolah. Anak sekolah tu macam, alah, tak boleh nak balik. Jadi kita raya kat KL je lah. Tapi kalau boleh balik, insyaAllah akan balik pagi raya macam tu. Selamat Hari Raya.
Nama Ifa Raziah tak pernah lekang daripada dihimpit kontroversi. Ada sahaja cerita yang menghampatnya. Sebelum ini dengan isu panas mempertikaikan penampilannya yang masih lagi belum bertudung tetapi sudah 3 kali ke Mekah. Sempena Raya Haji, kita tanya Ifa apa komennya pula. Oh ya Hari Raya ya Selamat Raya Haji. Maaf Zahir dan batin janganlah kecam-kecam ai. Tapi melodi datang ni pasal apa? Bawa tanya pula. Ni untuk apa ni? Ni nak lawan Kak Melah ke apa sekarang ni? I tak lawan siapa-siapa. Saja je letak hati I di luar. Hati I bersih tak. Itu kemain lagi mengundang statement. Ada juga yang mendoakan saya dijemput ke Rahmatullah, ke Baitullah, saya tak tahulah. Sebelum ni ada yang labelkan Ifa ni istiraj. Komen Ifa macam mana? Kepada penlabel nak cakap saya ni istiraj. Dia tahu ke istiraj tu apa? Orang istiraj ni orang yang lupakan Allah. Nak sebut Allah pun tak boleh. Orang yang lupakan solat, tak buat sedekah, tak pergi umrah, yang tak pergi haji, tapi ada kekayaan yang melimpah ruah Allah bagi. Itu namakan istiraj. Macam saya pergi umrah, saya solat, cuma saya tak berhijab je. Itu ke dah jatuh istiraj? Kau pergi buka balik kitab tu, siapa kau nak menentukan aku tu istiraj? Kau apa hidup kau menghasut semua orang menghina aku? Engkau tu apa sebenarnya tu? Kononnya engkau tu penegak agama, tapi bukan caranya. Kalau engkau betul-betul kau datang tegur aku, DM aku ke? Tak, kau sendiri pun gila glamour. Orang maki hama saya kat TikTok, ada aku nak baca. Kau maki-maki pun kau tetap follow aku juga. Saya tak kacau orang. Diorang yang tak boleh tengok hidup saya tenang. Di mana letak ni istiraj saya? Di mana? Di sini. Istilah saya. Ini bukan istiraj. Bila dah melampau-lampau sangat, aku diam, kau orang melampau. Diorang kat media sosial, bolehlah pam-pam. Kau ingat aku hadap. Aku tak lawan siapa-siapa pun. Dia orang cakap aku lawan siapa-siapa. Lawan Tuhan ke? Bila masa pula aku lawan Tuhan? Aku diam aja. Kalaulah saya ni seorang yang anda sangkakan Allah tak bagi saya rezeki sampai macam ni. Kebaikan saya mungkin yang orang tak nampak, tapi Allah nampak. Kau tak boleh nak cakap, wah, kau masuk neraka, bakal ahli neraka. Aku ni bakal ahli syurga. Engkau pun boleh tentu masuk syurga. Siapa engkau untuk menilai kita? Kau boleh nasihatkan aku boleh terima. Nasihatlah cara yang baik. Tapi cara engkau bagi teguran tu, cara engkau nak menjatuhkan aku, mengaitkan aku, engkau menghasut semua orang. Itu ke cara engkau yang terbaik? Aku sendiri yang jahil-jahil aku pun tak pernah menghasut orang untuk membenci orang lain. Tapi engkau konon engkau orang yang bawa agama, kau menghasut orang lain. Maknanya kau menyebarkan fitnah. Aku takkan maafkan orang macam ni. Kau jumpa aku dekat Padang Mahsyar, ngangkatlah. Bukankah sepatutnya lebih baik memaafkan? I takkan maafkan. I tak ada perasaan dendam sebab I don't know you. I takkan maafkan. Kau jumpalah aku besok merangkak-merangkak duduk sebelah-sebelah. Okay? Siapa tu? Kau tunggu je lah. Kau bagi aku macam-macam fitnah apa-apa semua. Kau letak labelkan aku istiraj lah. Apalah perempuan ahli neraka ke apa. Kau label lah selagi mana kau boleh. Untung roda bagaikan pedati. Hidup orang ni kadang-kadang dekat atas. Kadang-kadang ada dekat bawah. Ifa terpaksa melalui pelbagai kesusahan untuk naik ke atas. Kalau dulu yang I kenal memang seorang yang mulut tak ada insurans. Itu biasa. Mulut laser. Tapi sekarang ni ahli neraka, istiraj. Banyak lagi lah. Sebelum ni pun dikatakan dengan boyfriend orang. Teruk sangat lah. Apa komen Ifa? Saya mujurlah ada suami saya yang percaya saya. Fitnah-fitnah yang datang pada saya ni, suami saya sentiasa dengan saya. Cubalah suami saya tak dengan saya. Mungkin suami saya pun termakan hasutan tu juga. Biarlah apa orang nak kata pasal kita. Yang hanya tahu hanya Allah dan suami saya. Sampai kiamat pun takkan habis kalau kita nak lawan-lawan orang-orang macam ni. Pada siapa-siapa pun saya rasa dia musuh saya ke, dia rasa saya ni musuh dia ke, saya takkan ganggu hidup dia. Kalau saya jumpa pun saya takkan buat tak tahu. Saya tak mau tegur dia dan saya anggap dia tak pernah wujud dalam hidup saya sebelum ni. Anggap macam aku tak kenal kau. Besok kalau aku mati pun kau tak payah ambil tahu pasal aku. Kau mati pun aku tak nak ambil tahu pasal kau. Kebanyakan orang yang pernah kawan rapat dengan saya ketika dulu, saya anggap orang ni dah mati dah. Saya hidup bahagia sejak saya tak kawan dengan orang-orang macam ni. Orang-orang yang lain boleh tengok sendirilah perbezaan kehidupan saya dengan kehidupan orang yang mengata saya tu. Penat. Kau nak saman pun macam ni. Ada ke duit? Awak penat nak habiskan duit aku. Baik aku beli gelang emas, hantar emas aku. Bila sampai masanya menunaikan haji, kau awal-awal dah kau nak suruh aku cakap minta kau mati. Bila dah sampai masa untuk menunaikan haji, dah bersedia kan Ifa? Sebenarnya saya dah dapat jemputan untuk menunaikan haji 7 hari bulan Julai. Saya berangkat menunaikan ibadah haji. Saya tak pergi. Ada perkara-perkara yang suami saya tanya saya, are you sure you nak pergi haji ni? You balik nanti I tak nak you buka-buka tudung. Cara tutur tu lain, cara pakaian tu lain. Saya cakap dengan Ustaz, saya takut nanti bila benda ni saya berjanji dengan Allah. Bila saya tak tunaikan apa yang saya nak janji dengan Allah, saya takut Allah murka dengan saya lebih banyak lagi daripada sekarang. InsyaAllah doakan yang baik. Satu hari nanti, kalau tak tahun ni, tahun hadapan saya akan pergi. Wah, cantiknya. Izu, kau rekod apa?
Nak rekod lah buat kenangan. Buat kenangan. Kau tahu tak kenapa dia lain-lain ni? Tu dah kenapa lain-lain kalau kita tengok ni? Ni lain, ni lain. Sebab ini adalah zuhruf. Mewakili negara masing-masing. Ni zuhruf ni yang ni. Yang desain-desain motif-motif ni. Patutlah sini dia tulis ni Rusia. Ni Afrika, Rusia, yang ini Malaysia. Hijau-hijau. Yes, yang ini special sikit. Khas untuk Putrajaya. Kalau kau tengok dia punya zuhrush dia ni, ni dia ambil motif-motif yang bangunan-bangunan. Patutlah aku tengok ada bangunan semua kat situ. Bunga. Jadi macam ni corak dia. Cantik kan? Cantik Izu belakang tu pun ada lah. Ada banyak lagi. Patutlah story aku pergi belakang. Okey. Tonton dulu story yang ada kat sini. Wah, Izu cantik ni Izu. Kazakhstan. Wah! Siapa sangka perwatakan yang ceria tersimpan 1000 duka dalam hati. Masalah isu rumah tangga Amiza Aznan dan suaminya bukanlah isu yang baru. Terbaru, isu rumah tangga mereka sekali lagi menjadi perhatian media. Adakah benar bahtera selama 17 tahun bersama Khairil Izhar sedang bergolak? Meleraikan spekulasi itu, Melody mendapatkan sendiri penjelasan Amiza Aznan. Adik tu cerita, jangan percaya cerita kat Instagram. Ada phone number akak kan? Akak tak call. Cara tukar phone number. Tak ada lah adik, tak ada. Kami suami isteri alhamdulillah baik, tak ada apa-apa masalah. Kahwinan kami tenang, bahagia. Apa yang berlaku pada awal tahun hari itu akak tak boleh nak ulas kerana ianya betul-betul rahsia yang perlu dirahsiakan untuk semua menjaga semua pihak lah. Tak boleh ulas langsung. Sekarang kan isu penyondol viral, itu ke akak yang tengah lalui sekarang? Oh tidak, isu-isu penyondol ni akak tak lalui pun sekarang ataupun sebelum ni. Tak ada apa-apa lah, no comment pasal tu. Yang penting sekarang ni akak dan suami, perkahwinan kami memang tidak ada apa-apa masalah. Isu penyondol sekarang ni pun sebenarnya satu isu yang sangat-sangat sensitif sebab kita tak tahu apa yang terjadi antara kedua-dua belah pihak. Kita tak tahu. Luaran memang kita nampak yang ni salah, yang ni salah. Itu mengikut kita punya pandangan, kita punya pemikiran kan. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya cerita sebenar antara diorang. Isu penyondol ni bagi akak tepuk sebelah tangan tak akan berbunyi lah. Itu je. Jadi sekarang apa status akak dengan suami akak? Dingin ataupun makin? Loving awak. Kita loving couple lah. Alhamdulillah, akak mendapat seorang suami yang sangat loving, sangat memahami kejayaan akak dan juga perangai isteri dia yang gila-gila. Kakak tak lekang di TV, banyak job tak henti. Apa komen akak? Syukur alhamdulillah, walaupun sekarang ni kita bersaing dengan ramai pelakon-pelakon baru yang cantik, yang ramai followers, tetapi masih lagi akak diberi kepercayaan untuk berada dalam industri ni. So akak, macam mana akak kekal relevan zaman sekarang dengan artis-artis lain? Untuk kekal relevan dalam industri sebenarnya kita sentiasa kena alert apakah sekarang punya trend macam TikTok ke Instagram ke. Lepas tu apa yang budak-budak sekarang ni suka. So kita applykan benda tu dalam lakonan. So daripada situ budak-budak yang baru ni akan kenal kita. Sebab dia related dengan apa yang diorang suka sekarang ni kan. Yang lama-lama tu memang diorang kenal kita lah, yang budak-budak baru ni. Daripada situ juga kita akan gain kita punya followers dan juga bila diorang tengok TV, diorang akan stay dekat TV tengok kita. So daripada situ akan membantu rating lah. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Asmaul Husna 99 nama Allah. Tapi kenapa pula? Nak relatekan dengan kita punya ni. Kau nampak tak kat belakang kita ni ada macam bunga ni. Ada tulisan-tulisan tu. Itu semua 99 nama Allah ada di tulis. Oh, Asmaul Husna. Yes. Tempat ni dipanggil Dewan Abdullah Bukhari. Abdullah Bukhari ni adalah tokoh daripada Pulau Pinang. Yang baru saja meninggal dunia. Dan beliau jugalah yang berikan nama tempat ni. Maksudnya ini adalah tempat berkumpul lah kalau kat sini sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya Izu, kalau kita datang sini macam-macam kita boleh belajar. Banyak info. Banyak info. Dia cakap pasal info apa lagi? Ada story lagi ke ni? Sama juga dengan penonton-penonton. Tengok Melody banyak juga info. Gosip. Gosip lah. Okey juga. Ada banyak lagi. Tapi sebenarnya yang ini adalah last. Oh ni last. Alah, dah nak habis dah ke? Belum habis lagi tapi dah nak. Tapi yang ni kita bagi surprise boleh tak? Aduh, apa surprise pula? Izu kan sekejap lagi nak tengok dah. Tapi lah nak surprise. Okey, surprise untuk dia orang. Kau akan beritahu. Alhamdulillah baik, saya ikut proses. Benda kita tak ada rushing, tak ada apa, kita akan tengok betul-betul semua macam mana. Tapi anyway, saya nak terima kasih kepada semua yang memberi sokongan. Cannabis bukan narkotik.
Cannabis bukan dadah berbahaya. Yang berbahaya sebenarnya adalah kejahilan. Itu yang paling bahaya. Terlepas hukuman gantung sampai mati atas pertuduhan mengedar dadah jenis cannabis seberat 214 gram. Itu keputusan yang dibuat mahkamah pada 6 Julai 2022 terhadap Yasin Sulaiman. Namun, beliau akan dituduh semula dengan pertuduhan baharu iaitu memiliki dadah seberat 193.7 gram. 39B tak dapat diteruskan sebab bukti menunjukkan sebaliknya. Tapi hari ini ada pertuduhan-pertuduhan yang lain. Nanti saya kena check balik dengan saya punya lawyer lah. Alhamdulillah baik, saya ikut proses. Tak ada rushing, tak ada apa. Kita akan tengok betul-betul semua macam mana. Anyway, saya nak terima kasih kepada semua yang memberi sokongan. Yang paling penting untuk saya sebenarnya adalah medical cannabis di Malaysia harus dilegalkan. Kes saya kalau kena hukum ke tidak, tak apa, itu no problem. Tapi kita mengharap agar cannabis tidak dijenayahkan selepas ini. Nabi pun kata tidak ada satu penyakit yang diturunkan ke bumi melainkan datang bersamanya ubat dia. Bagi saya seorang yang bipolar dan orang yang seperti saya, memang kita punya rawatan adalah terletak dalam tumbuhan cannabis ini. Saudara Yasin pada peringkat awal telah dibawa ke Mahkamah Magistrate. Tujuan dia dibawa ialah untuk pertuduhan beliau yang asal iaitu Seksyen 39B itu ditarik balik. Maka pertuduhan baru yang berdasarkan laporan kimia yang baru telah dikenakan kepada beliau iaitu beliau telah dipertuduhkan semula di bawah Seksyen 39A yang mana bezanya ialah tidak ada hukuman mati seperti 9B tapi ada juga pertuduhan jara seumur hidup. Pun begitu, ada satu pertuduhan Seksyen 6B masih kekal yang mana dia menanam. Jadi setakat hari ini Seksyen 41B secara literalnya mengatakan bahawa tidak ada jamin terutama kes yang melibatkan hukuman seumur hidup, hukuman mati. Walaupun begitu, perkembangan terbaru ada menunjukkan mahkamah lebih tinggi daripada mahkamah ini ada mempertimbangkan jamin. Jadi saya yakin kes Yasin ini sesuai untuk kami sebagai peguam mempertimbangkan satu permohonan jamin di tarikh yang akan datang. Apa perkembangan terbaru kesihatan Yasin tu? Beliau mendapat rawatan tetapi rawatan yang beliau dapat hanyalah daripada doktor biasa di Hospital Sungai Buloh. Tetapi saya masih lagi berpendirian bahawa tahap kesihatan beliau itu perlu mendapat rawatan pakar. Abang nak tanya perasaan abang untuk prosiding hari ini macam mana? Alhamdulillah, perkembangan yang positif. Yasin nampak ceria, alhamdulillah. Harapannya dia dapat ikat jamin lah. Tapi kita akan tunggulah 22 Ogos nanti. Jadi saya harapkan rakan-rakan, kawan-kawan, teman-teman peminat dia boleh mendoakan yang terbaik lah, insya-Allah. Kiranya ini perjumpaan terakhir sebelum Hari Raya Haji lah kan? Betul, betul. Dan apa yang tadi dikongsikan sebenarnya Raya Haji ni kan? Betul lah, biasanya Hari Raya keluarga semua berkumpul. Raya lepas pun dia tak ada. Pertama kalilah kita berkumpul, anak-anak dia pun tanpa ayah dia. Memang sesuatu yang menyedihkan lah. Tetapi kita terima hakikat ini dengan redha, anggap dia satu ujian. Dan Hari Raya Haji ini pun sekali lagi anak-anak dia, ibu bapa dia merayakan tanpa dia. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur. Okey, itulah dia story Mori kita pada minggu ini. Tapi sebelum tu Izu, kita nak habis dah ni. Itulah dia. Tapi kita nak cakap terima kasih kat penaja kita. Iaitu Thank you so Komplek much. Nasrul Quran Putrajaya. Kerana sudi menaja tempat yang sangat cantik ini. Thank you so much. Dan juga nak bagi tahu kepada penonton-penonton semua, jangan lupa kalau nak kongsi-kongsi apa kita orang, jangan segan silu. Betul. Hantar je dekat Instagram ke Twitter ke. Kalau kat Instagram, Melody TV3. Dekat Twitter, Melody TV3 Official. Izu nak cakap thank you lah. Thank you juga. Sudi sebenarnya aku bawa kau ke sini, kau faham-faham lah kenapa niat So aku insaf. Tak apa, kita teruskan Izu. Aku faham sangat. Apa pun nak bagi tahu kat korang, tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Selamat berhari raya. Selamat Raya Haji. Raya Haji tak ada lagu dah. Tak apa, kita adakan dia. Okey. Kepada saudara serta saudari.